Assalamualaikum. Bertemu lagi kan kawan. Janganlah jemu untuk melihat muka saya ni untuk kita berkongsi lagi tentang cerita rumah busuk Okey, cerita rumah busuk pada kali ini saya berminat untuk berkongsi dengan kawan tentang deposit rumah busuk Apabila kita nak memiliki rumah busuk ni, nak tak nak kita kena melakukan transaksi pembelian proses pembelian atau memiliki ni masa proses pembelian mana memerlukan apa saya dah cerita, memerlukan deposit untuk kita memiliki rumah busuk tu sekurang-kurangnya untuk kita memiliki rumah busuk ni kita perlu ada deposit sekurang-kurangnya 10% daripada jumlah harga rumah ataupun rumah busuk tersebut sama ada kita nak membeli secara subsale ataupun kaedah lelongan, sekurang-kurangnya kena ada deposit 10%. Bermakna kalau 10% tu, kenapa saya cakap 10%? Biasanya owner kalau nak menjual rumah tu secara subsale, dia memerlukan deposit untuk 10%. Dan juga dalam setakat bukan 10% saja, kawan-kawan perlu ada sikit lagi ekstra untuk kos-kos yang melibatkan di segi lawyer fee. Lawyer fee ni maknanya kita nak beli rumah busuk ni perlukan ada, dia panggil SMP. Bila SMP perlukan ada pembayaran kos kepada pihak lawyer. Mana sediakanlah lebih kurang 5% lagi. Mana sekurang-kurangnya 10% untuk deposit, 5% lagi sekurang-kurangnya tidak lari daripada untuk kos yang berkaitan tentang pembayaran fee lawyer tadi. Itu secara kaedah subsale. Kalau kaedah lelongan pun sama juga. Kerana kaedah lelongan ni kita kena menjadikan rizab sebanyak, rizab lah dia panggil rizab rizab pula depan deposit tadi daripada 10% daripada harga rizab sebagai contoh, kalau rizab rumah tersebut untuk dilelong sebanyak 100,000, kurang-kurangnya perlu ada 10%, maknanya 10,000 daripada harga rizab tadi untuk disediakan deposit untuk kita masuk lelongan itu. Masa nak tak nak, kawan-kawan perlu usahakan untuk menjadikan deposit sekurang-kurangnya 10% untuk masuk ke dalam lelongan. Mana 10% sebagai saya ulang balik kalau 100,000 rumah harga rizab tersebut, sekurang-kurangnya 10% iaitu 10,000. Biasanya menyediakan deposit tersebut dalam bentuk bank check. Bank check maknanya bank check kita belilah di bank-bank mana yang berkaitan. Kalau nak beli bank check ni, biasanya kita gunakan bank yang kita biasa buat, yang maknanya wang gaji kita masuk di situ. Kita ada akaun lah, senang cakap. Kita ada akaun. Kalau kita mengenali rakan-rakan di kaunter bank tu lagi mudah. Mana kita sampai je betul ke kaunter bank cakap apa, nak buat deposit, nak buat bank check, nak menggunakan bank check tersebut untuk gunakan masuk lelong sebagainya. Tapi bukan setakat itu saja deposit ni. Kena ingat juga, apabila sebagai contoh, sebahagian besar kalau kita masuk dia bergantung juga kepada kaedah lelongan tersebut. Biasanya kalau kita masuk lelong ni di pejabat auctioneer ataupun di lokasi yang ditetapkan sebagai contoh, dia buat di hotel-hotel, dewan hotel, biasanya bukan setakat 10% saja kita perlu ada, iaitu kalau sebagai contoh lagi, mana cakap kalau rumah tu 100,000 harga rizab, 10% kita tadi kita ada 10,000. Tapi apabila kita lawan, kemenangan kita tu harga close tadi menjadi 150,000. Mana 150,000, 10% daripada harga deposit 150,000 adalah sebanyak 15,000. Betul tak kan? Boleh tangkap. Kalau rumah asal tadi harga rizab dia 100,000, 10% deposit adalah 10,000. Tapi apabila kita lawan harga kemenangan pada kita itu ada berharga jumlah harga close dia ada menjadi harga muktamad dia menjadi 150,000. Mana 150,000, 10% daripada 150,000 adalah 15,000. Bagi cek yang kita sediakan tadi ada 10,000. Maka pada masa itu kita kena menyediakan tambahan sebanyak 5,000 lagi. Ada sebahagian pelelong yang mengambil tunai, boleh bayar tunai. Ada yang perlu bank check juga. Pada kita usahakanlah mencari jalan untuk melengkapkan jumlah menjadi 10% tadi menjadi jumlah 15,000. Kalau tambahan 5,000 tu, maka perlu ada
wang lagi untuk sediakan deposit. Jangan lupa tu, kerana ni penting. Apabila kita dah menang pula lelong, nanti tak cukup lah duit untuk menyediakan 10% yang asal tadi. Bukan 10% asal 10,000 tadi, dia telah menjadi 10% tu telah menjadi 15,000. Dekat situ kena ambil kira. Jangan buat tak tahu saja. Pakai ilmu-ilmu ni penting. Kadang-kadang ilmu kita belajar ni tak sampai habis, kita tak tahu. Oh, rupa-rupanya dah menang lelong, kena bayar pula baki tersebut. Memang kena bayar. Jumlah wang penuh kena bayar, tapi bertempoh. Deposit tadi kita kena bayar awal biasanya. Okey, kena faham tu. Tapi ada di mahkamah, biasanya harga deposit yang kita bayar tadi, deposit yang kita sediakan tadi, jumlah itu saja. Kalau jumlahnya 10,000, tadi sebagai contoh rumah 100,000, depositnya 10% 10,000, maka tetap 10,000 lagi. Jumlah maknanya rumah tadi kalau kemenangan dia jadi 150,000, tolak dengan 10,000, mana jumlah baki yang perlu kita bayar sebanyak 140,000, mungkin dalam tempoh 120 hari. Kena ingat tu, jangan cuba-cuba abaikan perkara ni. Ambil tahu walaupun deposit ni perkara simple, orang sebut deposit, tapi kena tahu juga kerana kita perlukan duit. Jangan masa-masa itu nak perlukan duit, kita dah tak cukup pula, sedangkan ada lagi kos-kos lain kena bayar. Bila tak cukup lah, nanti dah bermasalah pula lagi. Itu perkara penting juga, jangan lupa. Okey, ini perkongsian kita pada hari ini untuk tentang deposit. Ambil tahu perkara ni, jangan ambil mudah. Okey, jangan lupa terus on notification, subscribe di Ajak channel YouTube, share lah ilmu ini untuk memanfaatkan kawan, dan insyaAllah bertemu lagi. Assalamualaikum.